Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian Qaulut Tam fi Ahkamim Al-Ma'mum wal Imam. Qaul tam, qaul yang sempurna ataupun mudah, qaul yang mu'tamad, yang membahaskan berkaitan hukum hakam, makmum dan imam. Juzuk pertama, baru juzuk pertama. Kita berhenti pada 39. Masalah ke-39 daripada 215. 214 atau 15 masalah dia. 214. 39 daripada 214. Jauh lagi perjalanan ni. Muka surat 24. Jawi muka surat 37. Rumi muka surat 24. Jawi 37. Yang mana kita sebelum ni masalah yang ke-38 bincang berkaitan dengan Fatihah dalam solat tu kan. Fatihah dia ada hukum yang sedikit berbeza. Sedikit berbeza, yang mana hukumnya kalau yang 38 tu lah, apabila meninggalkan ataupun syak meninggalkan huruf-huruf Fatihah. Tadi baca ke tidak? Mana-mana ayat daripada Fatihah ataupun walaupun satu huruf dia syak, baca ke tidak? Itu kita bahas 38, masalah 38. Dan dia ada kaitan juga dengan masalah 39 pada pagi ni. Dia ada kaitan juga. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Masalah yang ke-39, hukum Fatihah adalah berlainan dengan hukum perbuatan sembahyang. Dia nak bagi tahu satu perbezaan. Perbezaan rukun Fatihah. Hukum Fatihah adalah berlainan dengan hukum perbuatan. Dia nak bagi tahu rukun qauli Fatihah lah, rukun qauli. Rukun qauli Fatihah tak sama dengan rukun fi'li sembahyang biasa. Atau bahasa lain, rukun perkataan dalam sembahyang yang dikhususkan kepada Fatihah tak sama hukumnya dengan rukun perbuatan. Sebab dalam sembahyang kita ada 3 rukun kan, dibagi pada 3.
Rukun qalbi ada 2, niat dengan tertib. Rukun qawli ada 5, takbir, Fatihah, selawat, tahiyat akhir tu, lepas tu selawat, lepas tu salam. Ada 5. Lepas tu yang lain tu adalah rukun perbuatan. Yang berdiri rukuk i'tidal tu rukun perbuatan. Tu dia nak kata ada beza. Ketahuilah bahawa hukum Fatihah itu adalah menyalahi, tak sama. Menyalahi itu tak sama dengan hukum perbuatan. Ada yang tak sama. Itu daripada 2 wajah. Daripada 2 wajah, 2 keadaan, dua. Tapi dia bagi tahu satu aja, kan? Dia kata ada 2 tak sama hukum. Yang sama apa? Tak buat rukun fi'li, rukun perbuatan, tidak rukuk dalam sembahyang, tak sah. Itu tak baca Fatihah tak sah, sama. Tak baca Fatihah tak sah, tak sujud tak sah, sama. Tak baca Fatihah tak sah, tak berdiri tak sah. Tu lagi sama, iaitu tak buat rukun itu tak sah. Tapi ada beza dia. Bila terlupa, mari kita baca tengok apa beza dia. 2 wajah, tapi dia bagi tahu satu wajah je. Salah satunya, jika syak seseorang sembahyang sebelum selesai daripada bacaan Fatihahnya. Okey? Dia sembahyang sebelum dia sembahyang dan sedang baca Fatihah. Sedang baca Fatihah tu, Fatihah tak habis lagi, dia syak. Okey, apa yang dia syak? Pada meninggalkan satu huruf, ataupun satu perkataan, ataupun satu ayat daripada Fatihah. Tadi dia baca ke tak? Daripada awalnya. Daripada awal-awalnya. Maknanya dia dah duk akhir lah ni. Okey? Maka wajiblah ia memulakan baca semula, sekalipun panjang cerainya. Wajib dia baca daripada bismillah balik. Dia tak disambung aja. Tu beza dia. Jadi kalau dia syak, tadi ada tak huruf yang tak baca. Dia sedar ni dekat akhir, yang dia syak tu kat awal. Kenapa dia cakap akhir awal? Tujuan nak bagi tahu agak lama juga. Contohnya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca kat situ sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika siratal ladzina an'amta alaihim, dia syak. Tadi baca tak ayat pertama? Tadi baca tak bismillah? Tu bukan satu huruf tu satu ayat tu. Satu. Tadi baca ke tak? Baca ke tak? Ataupun kalau panjang sangat bismillah tu, dia baca tak ba ke semillah terus. Kan dia tak baca ba, bismillah, tapi dia tak baca ba jadi semillah. Mungkin perangai dia jenis gitu, baca hilang huruf. Ada orang pelik sungguh kadang-kadang. Selawat hilang huruf, baca hilang huruf, azan hilang huruf. Bukan dia tak reti. Dia reti kalau kita suruh baca, molek Tiba buat lagu je hilang huruf. Kita dengar kadang-kadang panas hati. Hilang apa huruf. Tapi kalau dia memang jenis hilang huruf, jenis baca gitu, bercakap pun hilang huruf. Kalau bercakap ke pun hilang huruf, kita faham jenis dia gitu. Ini tak, bercakap elok. Bila suruh baca elok, baca biasa-biasa. Tapi bila azan ke, baca Fatihah ke, apa yang kuat-kuat lah, yang ada lagu-lagu sikit, hilang pula terus huruf tu. Kenapa? Dia biasa hilang huruf. Jadi bismillah tu jadi semillah. Orang duk tegur, dia baca juga bismillah. Mungkin gitulah cerita kisahnya. Tapi kadang-kadang dia terbuat juga, dah terbiasa. Jadi bila dia siratal ladzi, dia teringat tadi aku bismillah ke semillah macam dulu-dulu. Macam perangai aku dulu. Itulah contoh apa lagi. Ataupun mungkin Ar-Rahmanir Rahim, dia ujung tak baca. Ar-Rahmanir Rahim, mim tak ada bunyi, nun tak ada bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia jadi tak ada nun. Boleh jadi juga. Orang tegur-tegur nun ada dah. Tapi kadang-kadang jadi juga. Gitu. Bila siratal ladzi itu baru teringat, tadi aku baca tak nun. Tadi aku baca tak mim. Tadi ada tak huruf yang tinggal. Lebih teruk lagi, tadi baca tak Fatihah. Mungkin dia ikut Imam Mekah kan.
Ikut Imam Mekah dia alhamdulillah aje. Bila orang tegur itu mazhab apa? Lagipun Imam Mekah baca bismillah perlahan, tak kuat gitu. Oh ya ke? Dia dah terbiasa, tiba dia terus dia baca bismillah lah. Kadang-kadang tertinggal juga bismillah tu. Ketika siratal ladzi tinggal, tadi aku baca bismillah ke tidak? Gitulah. Sama ada satu huruf, satu perkataan ataupun satu ayat dia syak baca ataupun tidak ketika dah agak lama. Masa panjang sikit. Panjang tu pun duk baca Fatihah lagi, tak habis lagi, tapi agak panjang sikit. Yang pendek macam mana? Pendek alhamdulillahirabbil alamin. Tadi baca alhamdulillahirabbil alamin. Tadi baca alhamdulillah juga alhamdulillahirabbil alamin. Nak bagi contoh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca ba tak? Bau bismillahirrahmanirrahim. Terus dia was-was, dia syak. Tadi baca ba ke tak? Yang itu baca teruslah. Bismillah balik. Ini dah panjang dah, beberapa ayat. Jadi dia agak panjang masa tu. Okay. Sama tinggal satu ayat ataupun satu perkataan ataupun satu huruf sekalipun yang dia tinggal, dia syak tinggal ke tidak. Kalau dia yakin tinggal ke tidak, itu memang wajib baca. Ni dia syak tinggal ataupun tidak. Dia nak buat macam mana? Syak atau yakin sebenarnya? Yakin pun hukum sama. Kalau dia yakin baca ataupun tidak, satu huruf, satu perkataan atau satu ayat, dia dah hujung. Alright. Pada meninggalkan satu huruf daripada awalnya, maka wajiblah ia memulakan baca semula sekalipun panjang ceraiannya. Wajib dia baca semula tu maksud baca bismillah daripada awal. Baca bismillah daripada awal. Sebab salah satu rukun Fatihah adalah mualat. Tertib tu mestilah. Ketika baca Fatihah ada 7 ayat, mesti kena baca bismillah dulu, lepas tu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ikut turutan. Dia panggil tertib, wajib. Okay. Memang kita biasa buat macam tu. Sebab kita bukan orang Arab. Tapi orang Arab dia memang pelik. Orang Arab tentanglah bahasa dia, dia tukar bahasa, dia tukar kedudukan. Dia memang gitu. Orang Arab sebab bahasa dia. Dia tukar Allahu akbar, ar-rahmanu akbar. Kita Allahu Akbar tu je kita tahu masa takbiratul ihram. Sedangkan Allah itulah Ar-Rahman Ar-Rahim tu yang sama. Diorang tukar sebab bahasa diorang. Allah dengan Ar-Rahman tu sama lah dia kata. Kan? Dia tukar. Tak boleh tukar, tapi dia tukar. Kita tak pernah tahu hukum tu. Maka bila kerana orang Arab perangai gitu, maka keluarlah hukum. Allahu Akbar ketika takbiratul ihram mesti Allah. Tak boleh ganti Allah tu dengan nama yang 99 yang lain. Tak boleh. Padahal kita kata buat apa nak tukar? Tu kita. Orang Arab buat kerja gitu. Sama lah juga. Ikut tertib. Bismillah, alhamdulillah, satu-satu sampai ayat ke-7. Itu salah satu syarat dia. Salah satu syarat sah Fatihah. Antara syarat sah Fatihah yang tak diperulikan. Tak heran. Kenapa apa dia? Mualat, iaitu berturut-turut. Di antara satu perkataan dengan satu perkataan ataupun satu ayat dengan satu ayat, mesti berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, maka tak sah. Tak sah Fatihah, bukan tak sah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dia diam. Aku dah baca Fatihah ke tak tadi? Tadi dah baca ke tak? Nak baca surah ke baca Fatihah gitu? Agak-agak lah dalam tengah duduk fikir tu. Dah baca tadi amin dengan ramai, baru teringat. Lama juga tu. Dia tak boleh dah alhamdulillahirabbil alamin, tak boleh dah. Dia kena bismillah daripada awal. Tadi dah baca bismillah. Tak boleh. Sebab Fatihah wajib mualat. Mualat tu berturut-turut. Yang tadi tak berturut-turut dah, dia ada senggang dah masa. Mudah kita kata berapa saat tu? 3 saat. Dia tak ada saat-saat dalam kitab. Kita cuba bayangkan berapa lama yang kena ulang balik daripada awal. Maliki yaumiddin. Tak boleh dah sambung. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh dah. Bismillah pada awal. Soalannya, begitu ke? Ya. Tapi kena tanya dulu, kenapa berhenti? Nafas tak cukup. Maaf. Sambunglah. Kalau macam tu tak habis-habis Fatihah dia, asyik nafas tak cukup aje. Jenis lelah. Tanya dulu sebab apa? Batuk. Tanya dulu apa masalah dia. Kalau tak ada masalah, sengaja. Saya saja je. Tak ada apa masalah pun, bukan sebab kesihatan, bukan. Kena bismillah daripada awal. Kerana dia tidak memualat dah, tidak betul-betul. Jadi baca ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba dengar sesuatu. Dia perhati dulu. Takut bahaya untuk diri dia. Pencuri ke masuk rumah aku? Apa ke? Tunggu perhati je.
Ada orang punya, ada apa? Ada kucing. Bau awal kucing. Terus kan? Tak boleh terus dah. Dia kena bismillah daripada awal. Sebab dia wajib betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, berturut-turut. Tak boleh berhenti lama. Okey. Jadi apa masalahnya? Dia kata bila dia syak, baca ke tidak, bismillah ke, mana-mana huruf, dia nak siratal ladzina an'amta alaihim. Logiknya sambung ajalah. Kalau dia lupa, dia syak, baca tak nun ar-rahman Maliki Yaumiddin, baca tak nun Maliki Yaumiddin, nun tu, atau Maliki Yaumiddin, tak ada nun. Dia syak ketika siratal ladzina an'amta alaihim, syak lama tu. Lepas tu dia syak nun baca ke tak, Maliki Yaumiddin ke Maliki Yaumiddin, nun tadi tu baca ke tidak ketika siratal ladzi, kan lama. Maka bila dia syak Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak kira. Sebab dia syak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak kira. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ihdinas siratal mustaqim, tak kira. Siratal ladzi tak kira. Masih dia syak tu tak kira. 3 ayat ataupun 2 ayat lebih, lama tu. Okey, logiknya dia kata kalau dia syak tak baca nun, baca je lah balik Maliki Yaumiddin. Tu cerita dia kan. Baca je lah balik Maliki Yaumiddin. Tak boleh dah. Tu beza dia. Tak boleh baca balik dah. Ulang balik. Kenapa Maliki Yaumiddin dah siratal ladzi dah Maliki Yaumiddin balik tiba-tiba? Tadi aku syak Maliki Yaumiddin, nun tu bunyi ke tidak? Ataupun nun tu aku baca ke Maliki Yaumiddin? Dia syak gitu. Jadi aku kena baca lah Maliki Yaumiddin balik. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab siratal ladzi panjang tu, jarak tu. Maka tak boleh dah Maliki Yaumiddin. Habis tu macam mana? Bismillah daripada awal. Tu je cerita dia. Tu beza dia. Tak sama dengan bersalahan. Yang ni boleh pula, iaitu perbuatan sembahyang, rukun fi'li, berdiri, rukuk, i'tidal tadi tu. Berbeza. Apabila berlaku ketidakkan bersusun. Betul ke ayat BM dia gitu? Bahasa Malaysia betul gitu lah? Ketidakkan bersusun. Boleh lah. Ketidak bersusunan. Ke mana? Mana cikgu? Ketidakbersusunan ke ketidakbersusun? Ketidakkan bersusun. Hantam sajalah. Kalau lah berlaku tak tersusun, tak tertib, sama macam Fatihah tadi tapi rukun perbuatan. Okey? Contohnya dia syak sujud sekali ke 2 kali. Ketika dia dah bangun dah, baca Fatihah rakaat seterusnya, baca bismillah, tengah-tengah berdiri tu, tadi aku sujud sekali ke 2 kali. Nak kira panjang juga tu. Dia sujud sekali tu yakin, 2 kali tu yang tak yakin. Dia syak. Maknanya sujud, duduk di antara sujud, bangun, itu lama juga tu. Kalau nak kira mualat, putus mualat dah tu. Ketika dia berdiri tu, ataupun ketika baca Fatihah ke berdiri tu, rakaat seterusnya, dia syak tadi sujud sekali ataupun 2 kali. Dan perbuatan tu maknanya bila dia syak, secara automatik berdiri dia semua tak kira. Jadi macam mana? Dia kena pergi dekat sujud balik. Sebab dia syak, dia kena pergi dekat sujud balik lah. Selepas pada tu tak kira. Dia baca Fatihah tak kira. Dia berdiri tak kira. Dan tak batal sebab dia tak sengaja. Cuma putus mualat tu, tak putus mualat dalam masalah rukun perbuatan. Pergi je kat situ, pergi kat sujud, duduk dalam sujud, bangun balik. Maknanya dia rukuk i'tidal rakaat pertama ni, kau tonton sujud, lepas tu tak tahu dia buat apa, dia tak ingat. Lepas tu dia terus bangun, dia tak ingat. Okay. Ketika dia bangun rakaat kedua, dia tengok, tadi aku sujud sekali tu yakin, tapi sujud yang kali kedua sujud ke tidak. Macam mana? Pergi sujud, terus sujud. Boleh sambung. Tak putus mualat. Tak perlu mula daripada Fatihah, daripada berdiri ke, tak perlu mula daripada awal. Sedangkan Fatihah tadi kena mula bismillah balik kan? Tu beza dia, nak bagi tahu tu. Dia kata, maka tidak memutuskan mualat di antara perbuatannya. Nak kira sujud yang dia ingat dengan berdiri lama juga, putus mualat lah. Sebab dia akan pergi ke sujud balik nanti. Tak putus. Sambung aja. Sambung saja perbuatan tu, tak putus mualat. Tapi kalau Fatihah, ayat pertama, ayat kedua problem, syak, ingatkan ayat yang ke-6 ke-7, tak boleh nak sambung terus ayat yang ke-3, tak boleh. Yang dia syak tu, dia kena bismillah daripada awal. Itu dia nak bagi tahu. Apa dia? Okey, ni cerita bab lain lah pula Kita panjangkan lagi. Jadi bila dia lupa satu rukun tu, dia kena pergi ke rukun tu terus.
Soalannya dia nak pergi ke rukun yang dia lupa ke dia nak pergi rukun yang sebelum dia lupa? Itu soalannya kan. Sekarang ni dia yakin sujud sekali. Bila dia yakin sujud sekali, automatik tak adalah duduk di antara dua sujud. Pelik kalau sujud ya, dia syak sujud sekali kedua, tapi duduk di antara dua sujud tu garanti confirm. Tak, pelik. Mana dia sujud sekali, dia duduk di antara dua sujud, dia bangun. Boleh jadi, tapi pelik. Biasa kalau dia was-was, dia syak sujud sekali, maknanya sekali yang duduk di antara dua sujud dia lupa. Biasanya gitu. Okey. Jika begitu keadaannya, dia kena pergi ke sujud yang pertama. Dia bukan kena pergi ke duduk di antara dua sujud, tidak. Dia kena pergi sujud yang pertama. Tapi dia dah sujud yang pertama, yakin dia kena pergi, sebab daripada sujud pertama baru duduk di antara dua sujud yang dia lupa. Jadi dia kena pergi sujud pertama, dia duduk di antara sujud, dia sujud balik, baru bangun seterusnya. Macam tu juga dengan rukuk. Terlupa. Pelik lah contoh ni, tapi buat ajalah. Dia berdiri, rukuk dia lupa, tak tahulah, biarkan dia rukuk atau tidak. Dia i'tidal, dia sujud. Ketika dia sujud, tadi aku rukuk ke tidak? Tadi aku rukuk ke tidak? Rukuk ke tak? Rukuk ke tak? Dia bukan pergi bangun terus rukuk, tak boleh. Dia kena pergi sebelum rukuk apa? Sebelum rukuk qiyam. Dia kena pergi qiyam macam tu, qiyam, lepas tu baru rukuk. I'tidal, itu sujud. Apa sahaja yang lupa perbuatan, apa lagi ya? Sujud, rukuk, apa lagi nak bagi contoh? Macam tak ada dah yang lain ke? Dia kena pergi sebelum tu. Satu rukun sebelum, yang dia yakin tu dia kena pergi balik. Bukan sebab dia wajib buat yang tu, tidak. Bukan sebab yang itu dia yakin, kenapa kena pergi juga, kan? Sepatutnya pergi yang lupa terus sajalah. Yang yakin tak payah. Bukan masalah tu. Masalahnya daripada rukuk i'tidal, daripada i'tidal sujud. Bila dia terlupa, maknanya dia kena pergi sebelum. Sebab daripada dia, okey, kalau dia lupa rukuk, ketika sujud dia baru dia was-was, dia syak, tadi aku rukuk ke tidak? Maka maknanya ketika berdiri, nak rukuk kena berdiri dulu. Tapi kalau dia bangun terus rukuk, tak boleh, tak sah. Dia kena pergi berdiri dulu baru rukuk. Sebab setiap keadaan mesti daripada satu rukun ke satu rukun tu mesti begitu. Masih berdiri rukuk, betul i'tidal. Mana kalau dia sujud, dia was-was yang dia syak atau rukuk, dia tak boleh pergi rukuk terus, tak boleh. Dia kena pergi berdiri dulu. Cuma berdiri tu dia dah buat, dia tahu, dia yakin, tapi kena pergi sebelum. Satu rukun yang sebelum. Dia mesti ikut turutan tu. Jadi kalau soalan tadi pelik lagi, yang pelik ni. Dia yakin sujud, dia yakin duduk di antara dua sujud. Pelik sungguh. Tapi dia tak yakin sujud yang kedua. Syak. Tak apalah, buat je lah, masalah. Bila dia ingat ketika dia berdiri, ketika dia rakaat seterusnya, maka sebab dia hanya yakin, dia hanya syak sujud yang kedua sahaja, dia kena duduk di antara dua sujud terus. Duduk di antara sujud, baru sujud yang kedua. Sebab dia yakin duduk di antara dua sujud. Tapi kalau duduk antara sujud dia tak yakin, rukuk, sujud yang kedua pun tak yakin, sujud yang pertama je yakin. Itu yang biasanya. Maka dia kena pergi sujud yang pertama, terus pergi ke sujud yang pertama. Habis dah lama tu dia lupa tu, dah lama sekalipun tak putus mualat. Bila putus mualat, dia ada putus mualat juga, tak sebut dalam ni. Bila putus mualat? Apabila sampai kepada rukun yang seumpama. Apabila sampai yang dilupa balik rakaat seterusnya. Bahasa lain, satu lap. Okey, dia bagi contoh rukuk lah. Dia syak rukuk buat ataupun tidak. Ketika bila? Ketika rukuk rakaat yang kedua. Iaitu rakaat pertama. Tadi dia ingat dalam sujud, masih lagi rakaat yang sama, tak sampai rukun yang sama. Jadi ketika dia rukuk rakaat yang kedua, baru dia datang syak sama ada aku rukuk atau rakaat yang pertama. Dah putus mualat dah. Dengan maksud apa? Dengan maksud tak boleh buat apa-apa. Dengan maksud apa? Teruskan sembahyang, nanti tambah satu. Ataupun dia ingat ketika dia sujud rakaat yang kedua, baru syak rukuk rakaat yang pertama. Buat atau tidak? Macam dia nak pergi ke belakang? Sebab dia dah lalu dekat rukuk sekali lagi dah. Rukun yang dia lupa tadi, dia lalu sekali lagi rakaat yang kedua. Dan dia syak ketika sujud rakaat kedua, baru dia syak rakaat pertama aku rukuk ataupun tidak. Tak payah pergi dah, sebab putus dah. Jadi bila putus mualat, ataupun bila wajib orang tu teruskan sembahyang sampai habis, yang lepas tu lupakan dan tambah satu rakaat. Bila sampai balik dekat rukun yang dia lupa tu, pada rakaat seterusnya, dia lupa Fatihah.
Baca atau tidak Fatihah, ataupun satu ayat Fatihah baca atau tidak, ataupun satu huruf Fatihah baca ataupun tidak. Bila dia ingat ketika rakaat yang kedua. Tak payah buat apa, terus sembahyang nanti tambah satu. Putus dah. Tapi kalau dia ingat tu ketika dia baca Fatihah, dia kena ulang. Tapi ulang yang mana? Ulang pada bismillah daripada balik. Macam tu. Okey. Jadi pada meninggalkan satu rukun. Okey. Jadi dia katakan sini, maka tiada memutuskan mualat. Kalau rukun perbuatan tak perlu, pergi je kat yang dia lupa tu. Terus pergi, tak putus mualat. Bahkan hendaklah didatangkan dengan peraturan selepas daripada teringatnya. Ni yang sebut tadi. Terbaca tersyarah awal baru baca. Hendaklah didatangkan dengan peraturan selepas teringatnya. Peraturan sembahyang yang dia lupa tadi kan. Dia lupa rukuk, dia kena dia syak ketika sujud, pergi terus ke rukuk. Pergi ke rukuk, pergi ke qiyam dan rukuk tadilah tu maksud pergi ke rukuk balik. Bila dia teringat, maksudnya datangkan dengan peraturan selepas itu. Kalau tengok Fatihah, peraturan dia lepas alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tu peraturan dia. Peraturan tu boleh, itulah peraturan dia. Alhamdulillahirabbil alamin, lepas pada tu arrahmanir rahim, tu peraturan dia. Oleh kerana dia teringat ketika siratal ladzina an'amta alaihim, baca ke tidak mana-mana dekat dekat alhamdulillahirabbil alamin, dia tak boleh ikut peraturannya, peraturan selepasnya tak boleh ikut dah, iaitu Ar-Rahmanir Rahim, tu peraturan seterusnya tak boleh ikut. Habis tu dia kena bismillah pada awal. Tapi kalau rukun fi'li, rukun perbuatan, dia boleh ikut peraturan selepasnya. Tu ayat kitab gitu. Peraturan selepasnya. Daripada teringatnya, maka apabila kita berkata demikian, niscaya beratlah atas kebanyakan manusia mengulanginya. Dah tahu macam tu, beratlah, dia kata beratlah. Beratlah. Tak, sebenarnya tak berat pun, bagi dia beratlah, susahlah manusia kena ulang daripada awal. Dalam masalah Fatihah, syak aja ulang daripada awal. Berbeza dengan masalah 38. Masalah 38 lain. Masalah 38 tu ketika dia baca surah, maknanya Fatihah dah habis. Tengah baca surah tadi, dia pun ingat dia, aku tadi baca tak bismillah? Bila dia sedar? Ketika dia baca surah. Tak perlu peduli, tak perlu bismillah pada awal, tak perlu. Sebab dia yakin baca Fatihah. Yang dia tak yakin, bismillah baca ke tidak. Fatihah yakin baca. Bila dia sedar? Dia sedar ketika baca surah ataupun rukuk, intidal, itu lagi lah jauh. Dia sedar ketika itu Fatihah dah sah, tak perlu dipedulikan. Tapi kalau ketika baca Fatihah, dia syak ketika baca Fatihah, syak baca bismillah ataupun tidak, itu kena bismillah balik. Sebab dia sedang baca Fatihah. Dia syak sedang baca Fatihah, syak baca ke tidak, dia kena baca bismillah pada awal. Tapi syak baca Fatihah, baca bismillah ataupun tidak, Fatihah baca, bismillah baca ke tidak. Bila syak ni, ketika baca surah, tak perlu belayan. Itu masalah 38, kena ingat tu. Masalah 38 lain. Tu, dia memang agak ni lah, kitab ni, kitab orang yang dah khatam kitab fiqh solat, baru boleh baca ni. Fiqh solat berjemaah, fiqh solat seorang, fiqh solat berjemaah, baru masuk qaulul tam. Pada qaulul tam, dia memang ni kan. Kena fikir kan. Beratlah, memang beratlah. Beratlah. Dia tak boleh batalkan sembahyang. Boring, aku tak reti, aku nak buat, cancel lah. Allah, takbir lain, hukumnya haram. Kalau solat fardu, tak boleh batalkan. Bersalahan putusnya mualat pada Fatihah. Dia ulang balik yang tadi. Bersalahan putusnya mualat berturut-turut pada Fatihah, maka ia tidak membawa kepada batal sembahyang, bahkan wajib mengulanginya membaca semula. Jika dalam Fatihah tak mualat, tak berturut-turut, dia tak membawa kepada batal sembahyang. Dia cuma membawa kepada batal Fatihah saja, iaitu kena ulang balik. Tapi kalau tak tahu hukum ni, dia rukuk i'tidal, batal balik sembahyang juga. Sebab dia tak tahu kena ulang balik. Dia tak tahu kena ulang balik. Kalau kita nak panjangkan perbahasan ni, dia berbeza dengan tahiyat. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir, tahiyat awal, Fatihah rukun qauli, tahiyat akhir pun rukun qauli. Fatihah dia wajib tertib.
ayat pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tak boleh urahkan dia. Macam mana? Ayat ke-7 dulu, siratal ladzi dulu. Lepas tu baru bismillah. Lepas tu baru maliki yaumiddin. Tak boleh baca gitu. Tak sah kerana Fatihah wajib tertib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan Fatihah juga wajib mualat, iaitu tak boleh berhenti. Dia kena berturut-turut kecuali ada masalah keuzuran. Baru dia berhenti lama pun dimaafkan sebab uzur. Tapi kalau tak ada uzur, tak ada sebab, dia tak boleh berhenti. Dia antara satu kalimah dengan satu kalimah, ataupun di antara satu ayat dengan satu ayat, tak boleh berhenti lama. Malah ada kitab kerasnya dia kata tak boleh menapah 2 kali. Menapah 2 kali pun tak boleh. Saya ulang balik. Bukan orang penyakit Kalau orang penyakit tak apa. Orang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Bismillah balik. Tak boleh alhamdulillah dah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tak boleh dah sambung. Bismillah pada awal. Kecuali keuzuran aja. Ada sebab yang diterima syarak baru boleh. Soalannya, kenapa sampai napah 2 kali? Tak ada sebab. Bismillah pada awal. Semayang tak batal. Sebab putus mualat. Putus mualat. Tidak berturut-turut dah tu nama dia. Jadi itu Fatihah wajib tertib dan wajib berturut-turut. Tahiyat akhir rukun qauli juga. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu adalah rukun qauli juga. Tak baca tahiyat akhir, tak baca tu, maka tak sah sembahyang juga. Apakah syaratnya? Berbeza sikit. Syaratnya yang pertama, wajib mualat juga. Iaitu yang sama, wajib mualat. Dengan maksud Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berhenti. Assalamualaikum tak boleh dah. Tak boleh dah Assalamualaikum. Sebab lama berhenti. Kenapa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak boleh dah, putus. Saya berdiam tu nak bagi tahu jarak masa tu. Putus dah. Kena at-tahiyyah balik. Okey. Jadi samalah macam Fatihah tadi. Ya, sama. Berbeza sikit adalah dalam tahiyat akhir tak wajib tertib. Cuma kita pun tak amal benda ni. Orang Arab je amal benda ni. Bukan amal, orang Arab je buat perangai pelik ni. Kita tak buat perangai pelik sebab kita tak faham. Kita akan baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina. Kita akan baca. Sedangkan boleh aja baca begini. Dia sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi, dia pergi sujud Allahu akbar. Boleh macam mana? Assalamu alaina. Tiba-tiba assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Lepas tu Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Betul? Asyhadu an la ilaha. Boleh dengan maksud sah sembahyang. Sebab dia tak wajib tertib dalam tahiyat akhir. Janji baca semua. Nak ke depan ke belakang pun boleh. No problem. Janji tahiyat yang wajib tu baca semua. Habis yang kita baca sunat tertib. Fatihah wajib tertib. Wajib mualat. Tahiyat sunat tertib. Wajib mualat. Itu beza dia. Kalau panjangkan sikit. Habis. Bersalahan putusnya mualat pada Fatihah, maka tiada membawa kepada batal. Tak batal putus mualat Fatihah. Bahkan wajib ia mengulang membacanya semula daripada bismillah, daripada awal satu selesai. Yang kedua. Yang ke-40. Masalah ke-40. Makmum mendapat imam pada awal rakaat, tetapi ia tidak dapat fadilat takbiratul ihram. Fadilat takbiratul ihram ni istilah lain dipanggil fadilat takbiratul ula. Sebab dia ada pahala imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar terus, makmum terus. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Ada pahala khas. Pahala sembahyang ada, pahala Allahu Akbar ada, semua pahala ada. Tambah lagi satu. Dia panggil pahala takbiratul ula dengan imam. Kalau lambat-lambat tak dapat. Waladhdallin amin, kan? Lepas tu dia pun baru Allahu Akbar, lambat sikit masuk. Tapi tak masuk pun. Maka dapat pahala Allahu Akbar, dapat pahala takbiratul ihram, dapat pahala takbiratul ula, tak dapat. Itu maksud dapat fadilat takbiratul ihram tu, dapat fadilat pahala satu, pahala lebih. Kerana imam takbir terus dia takbir. Ya. Baca. Makmum mendapat imam pada awal rakaat. Awal rakaat lah. Awal-awal lah imam takbir, dia takbir. Tapi berapa lama lepas dia nak takbir ni, okay? Dan jika bertakbiratul ihram ia,
serta imam, ia makmum serta imam, yakni sebaik sahaja selesai takbiratul ihram imam, sebaik saja imam Allahu akbar, niscaya, dan dia pun terus imam Allahu akbar, dia terus, okey, niscaya dapatlah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia ada dua fadilat. Fadilat pertama, fadilat takbir dengan imam. Yang kedua, fadilat baca Fatihah ketika sama dengan imam. Maksud sama tu rakaat yang sama, berdiri yang sama. Ada dua lah. Dia nak bagi tahu kat sini. Niscaya dapatlah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Iyalah masuk awal kan. Selesai. Jika begitu, maka dia dapat dua pahala. Saya kata satu ni, dua sebenarnya. Pahala pertama, dapat pahala takbir. Setelah imam takbir, terus dia takbir. Ekstra satu pahala. Yang kedua, dia akan habislah baca Fatihah dia. Sebab dia masuk awal, Imam Al-Dhalin, amin, bismillah. Makmum bismillah, takkan tak habis Fatihah. Sebab dia masuk awal. Jadi, bila dia habiskan Fatihah, dia dapat tambah lagi pahala dua. Iaitu pahala takbir lepas imam takbir, dan pahala baca Fatihah ketika dalam rakaat yang sama. Bukan baca separuh Fatihah macam masbuk, bukan. Bukan tak baca Fatihah langsung terus rukuk, bukan. Dapat baca pahala habis. Jadi dapat pahala ekstra dua. Okey. Tetapi ia makmum sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk atau hampir kepada rukuk. Imam dah baca surah dah baru dia takbir, ataupun imam rukuk baru dia takbir. Sengaja dia buat gitu. Ini biasa solat tarawih. Malah dah tu, dah penat dah. Nak baca Fatihah pun dah malas dah. Duduk je kat belakang. Orang pakat bangun dah. Bila dah ujung-ujung, dah tak nak ujung ni, dah slow ni. Bangun dia, Allahu akbar, imam rukuk, terus rukuk. Nak baca Fatihah satu pun kedekut kita ni. Kalau biasa sembahyang tarawih lah. Jarang buat sembahyang fardu gitu. Sengaja dia buat gitu. Maka adalah ia dikira bukan mughai tu apa? Mughaisir, bukan. Tak, salah ejaan tu. Muqassir. Kalau yang Jawi senang lah kita tengok. Mim qaf sad ra. Tapi kalau Rumi jadi mughaisir. Ghin ni jadi mughaisir. Kalau dalam Jawi mim qad sad ra. Jadi muqassir. Muqassir ni cuai. Mughaisir ni tak tahu. Jadi yang Rumi ni salah. Jadi muqassir, qaf Q H O. Q H O lah. MUQHO. Jadi G tu bukan G, Q tu. Jadi muqassir, betul. Okey? Muqassir tu cuai. Maka dikira cuai. Mana tak cuai? Dia dah ada dekat situ. Imam baca Fatihah, dia tak baca lagi. Imam ujung-ujung baru dia takbir. Takkan nak dapat pahala takbiratul ihram juga? Sebab kenapa tak takbir awal-awal? Tak dapatlah ekstra pahala tadi, kan? Dikira cuai. Pada mendapatkan fadilat takbiratul ihram. Tak dapatlah pahala ekstra fadilat takbiratul ula. Tak dapat lain tu. Tak apalah. Dan mendapat fadilat membaca Fatihah serta imam. Dan tak dapat juga fadilat membaca Fatihah serta imam sebab dia tak sempat baca kan? Dia baca separuh atau langsung tak baca. Kita fahamlah tu. Maka tak dapat. Dia nak bagi tahu tu je. Kalau dia lambat sikit, dapat lagi. Kalau imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, dapatlah. Jelas-jelas dapat. Kadang-kadang lambat sikit, imam Allahu Akbar. Okey, makmum Allahu Akbar, masih lagi dapat, tak panjang sangat. Kadang-kadang lagi lama, tapi makmum ni ada buat yang berkaitan dengan sembahyang. Contohnya imam Allahu Akbar, dia pun usalli fardal maghribi. Kan dia baca panjang tak? Lepas tu habis baca lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kan panjang tu, itu dapat. Sebab usalli tu ada kena-mengena dengan sembahyang. Walaupun lambat sikit, maka dia tetap dapat pahala ekstra takbiratul ihram tadi. Dapat. Ini cerita fadilat ni. Ini bukan cerita sah batal. Cerita fadilat. Macam tu juga kalau dia nak betulkan saf, ketika betulkan saf tu imam dah Allahu Akbar, dia saf tak betul ni, dia pun betul sikit. Sini sikit, tengok sikit. Lepas tu duduk, usalli lagi panjang. Lepas tu dia Allahu Akbar. Adakah dapat?
pahala ekstra satu tadi dapat juga, sebab betul kan saf ada kena-mengena dengan sembahyang. Ataupun dia baca qul a'udzu birabbin nas, jadi was-was, dia masuk, dia baru nak baca qul a'udzu birabbin, imam dah Allahu akbar, dia pun bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, imam dah bismillahirrahmanirrahim, dah start baca dah, dia baca sampai habis qul a'udzu birabbin nas, lepas tu usalli lagi, lepas tu Allahu akbar, nak kira lambat dah, imam tengah-tengah Fatihah dah baru dia masuk sembahyang. Adakah dapat pahala takbiratul ihram? Imam takbir terus dia takbir, dapat juga. Sebab apa? Sebab dia buat berkaitan dengan sembahyang. Apa yang dia buat? Tapi kalau dia buat benda lain, dia buat yang bukan berkaitan dengan sembahyang, maka tak dapat pahala takbiratul ula tadi. Itu aja. Ada seorang Allah, itu pun nak kira. Satu lagi pun bukannya sah batal, lain pun dapat bukannya masbuk ke apa. Allah apa? Dalam hukum ni, setiap dia akan cerita sedetail-detail dari segi pahala fadilat. Sebab para sahabat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, para sahabat haloba nak kepada fadilat, sekecil-kecil pun nak, dia akan kira sekecil-kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha pada dia, mereka redha pada Allah. Sahabat pun cerita benda-benda kecil, fadilat kecil, kita belum tentu lagi bukan sahabat. Sepatutnya kita lebih lagi. Benda walaupun benda kecil. Hari kiamat, hari kiamat ada banyak makna, banyak nama. Malik yaumiddin, hari agama. Hari kiamat. Yaumul akhirah, hari akhirat. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Apa lagi? Yaumul hisab, hari perhitungan. Banyak nama, ada 99 nama hari kiamat. Salah satu nama hari penyesalan. Salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan. Kerana apa? Ulama kata kerana orang yang masuk neraka menyesal, orang yang masuk syurga pun menyesal, orang jahat menyesal, orang baik pun menyesal. Sebab itu nama hari penyesalan. Orang jahat, orang masuk neraka menyesal, kita faham. Orang baik menyesal kenapa? Bila dia tengok sunat-sunat yang dia tak buat, sedangkan dia mampu je nak buat. Qabliyah, ba'diyah, waladdallin, amin. Malah sunat dia pun macam baca tak baca aja. Banyak kali dah baca amin dengan imam. Sedangkan baca amin dengan imam banyak besar fadilat, dia pun tak amin. Nanti dia berguling-guling dekat pada masyarakat dia, menyesal. Tapi orang masuk syurga ni, orang masuk syurga, dah masuk syurga pun menyesal sebab tak amin dengan imam. Ataupun benda-benda kecil lah, apa-apa benda-benda sunat-sunat yang dikata sunat Jepun. Sunat Jepun, dia akan menyesal walaupun dia masuk syurga. Sebab hari penyesalan. Sebab dia tengok, ya Allah, besarnya fadilat, besarnya banyaknya pahala. Sebab tu walaupun benda fadilat kecil ni udah bincangkan. Dan tidak dikira muqassir, tidak dikira cuai dengan nisbah kepada mendapat rakaat. Rakaat dapat, iyalah kita tahulah dapat rakaat dapat. Sebab dia takbir sebelum imam rukuk kan, ataupun imam ujung-ujung rukuk dia takbir, baca Fatihah mana yang sempat dia rukuk lah. Walaupun tak dapat takbiratul ula dengan imam, tak dapat pahala lebih, tapi dapat rakaat. Ataupun dia baca Fatihah sikit, lepas tu dia rukuk dengan imam, ataupun langsung tak baca Fatihah, rukuk dengan imam, dapat rukuk dengan imam, kan dapat rakaat. Rakaat dapat, yang tak dapat pahala ekstra tadi, takbiratul ula yang kita pernah cerita sebelum ni. Abdurrahman bin Auf tak dapat takbiratul ula dengan imam lah. Bukan masbuk pun, macam ni lah. Dia datang Nabi dah baca surah panjang pula, Nabi baca surah, dia baca Fatihah sempat, tak masbuk pun. Kenapa dia lambat? Biasa dia tak lambat. Kenapa dia lambat? Nak uruskan 400 ekor unta perdagangan yang baru balik daripada Syam kan. Audit daripada lepas isyak. Lepas main isyak tu dia audit sampai subuh. 400 ekor unta. Audit. Terus nak audit, nak tahu rugi ke untung. Import export kan. Sayyidina Abdul Rahman. Jadi bila begitu, lambat sikit aja. Alah sikit ujung dah ni. Lepas tu dia pergi cepat-cepat sembahyang subuh dengan Nabi. Dan dia tengah baca surah aja pun, dia baru masuk. Allah menyesal lah dia. Menyesal tu. Bukannya masbuk pun, sempat baca Fatihah. Akhir sekali apa dia ingat? Yang kita dah bincang dulu ni lah. Dia
dia infak fi sabilillah 400 encounter. Dia tanya Nabi, dapat tak pahala takbiratul ula? Nabi kata tak dapat. Dia kata aku infak dengan barang-barang dagangan sekali. Sebab barang dagangan ni lah sebab aku tak dapat takbir dengan imam. Dapat cover tak? Dapat pahala tu, dapat cover? Nabi kata tak dapat. Kalau macam tu setiap hamba yang ada 400 orang aku ada hamba. Wow, kaya orang, 400 orang ada hamba. Aku merdekakan lillahi ta'ala. Dapat cover tak? Tak dapat juga, Nabi kata. Walaupun dunia dan isinya. Tak dapat cover balik takbir yang kau lambat sikit. Lambat sikit. Kita tahiyat akhir dapat dengan imam. Alhamdulillah lagi. Tak rasa menyesal langsung. Dapat tahiyat akhir. Janji dapat juga 27. Kita punya perangai. Sebab tu kata, walaupun kecil. Walaupun kecil. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Jadi rakaat dapat. Bersalahan mentakhir, iaitu melambatkan bacaan Fatihah selepas takbiratul ihram. Dia kata dia tidak dikira muqassir, tidak dikira cuai dengan nisbah mendapat rakaat. Rakaat dapat. Bersalahan yang ni tak dapat. Tak dapat takbiratul ula tu, tak dapat. Tak dapat pahala lebih. Rakaat dapat. Dia kata sebab apa? Sebab dia melambatkan takbir dan melambatkan bacaan Fatihah. Tak takbir lagi, sedangkan dia ada kat situ, imam dah takbir, imam baca Fatihah, dia lambat-lambat takbir, maka tak dapatlah pahala takbir dengan imam, tak dapatlah pahala baca Fatihah. Kalau dia masbuk, tak sempat baca, tak dapatlah pahala tu. Tapi pahala rakaat dapat. Dan rakaat pun dapat. Itu nak beritahu tu. Habis, betul lah. 41, imam rukuk mengiringi makmum takbiratul ihram. Imam rukuk mengiringi makmum takbiratul ihram. Macam mana tu? Allahu akbar, makmum pun Allahu akbar, takbiratul ihram. Tu kan? Apa nak buat? Oh, adalah bincang masalah 41 akan datang. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma asr. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.